Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik wa hubba ma yanfa'una hubbuhu 'indak. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi, dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, ayahanda bunda muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini kita dihimpunkan lagi untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke 100 ya. Bab yang ke-23. Betul tak? Bab maja'a fi ittikai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menceritakan tentang sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini pun macam sandaran, tapi cara Rasulullah bersandar. Yang ini sandaran ittika. Sebelum ni tukar lebih kurang sahaja. Tapi ini sandaran ni tempat apa alat yang digunakan untuk bersandar ya. Baik, qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Amar ibn Asim qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Humaid an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala Usamah ibn Zaid wa alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim.
Haddatsana, telah khabarkan kepada kami Abdullah bin Abdul Rahman. Haddatsana Ammar bin Asim. Haddatsana Hammad bin Salamah, daripada Hamad daripada Anas radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu sakit, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam keluar bersandarkan Usamah bin Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpakaian baju qitri yang diselimpangkan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam solat bersama mereka. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjelang baginda gering, yang nak menjelang kepada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ini dalam bulan yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dalam lagi 3-4 minggu sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi, ataupun 2 minggu 2 minggu sebelum Rasulullah wafat, baginda masuk dalam Masjid Nabawi dan dipapah oleh Usamah bin Zaid. Ketika itu baginda berpakaian baju qitri. Baju qitri ini qitir daripada Qatar lah, maksudnya daripada Qatar. Sebab ketika itu Qatar sudah ada, Yaman pun sudah ada, dan mereka mempunyai corak pakaian mereka tersendiri. Jika tak silap saya, qitri dia berbelang-belang macam ni, dia berbelang-belang, ya, ini. Dan Rasulullah SAW pakai, maksudnya pakaian qitri, maksudnya baginda macam pakai waktu ihram, begini. Baginda tutup pakaian begini, macam ni, masuk dalam masjid. Dan kebanyakan masa Rasulullah berpakaian memang seperti ihram pun seperti ini. Cuma nanti tengok corak pakaian tu daripada mana. Dalam hadis ada kata ada yang datang daripada Yaman, ada kadang daripada Qatar, dipanggil qitri. Baik. Dia yang memapah Rasulullah, maksud Rasulullah bersandar ke atas, di atas bahu Usamah bin Zaid. Bukan Usamah seorang, tapi ada seorang dua lagi yang membantu, antaranya Fadal bin Abbas radhiyallahu anhu. Fadal bin Abbas, sepupu Rasulullah. Dan sebenarnya ada seorang lagi, Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pun terlibat sama dalam silih berganti untuk memapah Rasulullah SAW. Kerana pada ketika itu riwayat menyatakan kaki Rasulullah dah tak boleh berjalan, kerana dah terlalu gering. Kaki Rasulullah tu statik, jadi dipapah. Ada dikatakan sampai terseretlah kaki Rasulullah tu, macam terseret di atas tanah. Tapi tangan Rasulullah dipapah oleh Sayyidina Usamah bin Zaid. Dan sebelah yang lain Sayyidina Abbas. Apa yang saya dapat keterangan daripada para ulama, Sayyidina Abbas tetap mendapat bahagiannya daripada awal sampai akhir. Cuma sebelah yang lain tu bersilih ganti antara Usamah bin Zaid dan anak Sayyidina Abbas bernama Fadal bin Abbas. Jadi sebab tu kadang-kala kita jumpa hadis di sini sebut Usamah bin Zaid, nanti dalam hadis yang lain ada sebut Fadal bin Abbas yang memapah. Nanti dalam hadis yang lain jumpa Sayyidina Abbas pula. Jadi yang mana satu memapah Rasulullah. Jadi apa yang saya dapat pencerahan daripada guru kami mengenai hadis itu adalah Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni tak ada siapa boleh kacau sebab dia tua. Jadi siapa nak ambil berkat, nak bersilih ganti, lagi sebelah tu lah. Dia itu anak Sayyidina Abbas, Fadal bin Abbas, yang bersilih ganti dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni pun kira orang yang rapat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ayah beliau Zaid ibni Harisah adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid pada ketika ini umur belasan tahun. Tak lama lepas daripada itu, Rasulullah menghantar angkatan untuk menjaga sempadan yang diketuai oleh Usamah bin Zaid. Kerana Rasulullah telah membentuk
peradaban yang hebat pada masyarakat Arab. Seluruh masyarakat Arab bersatu di bawah Rasulullah. Seluruh masyarakat di semenanjung Arab masuk Islam, bersatu di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak pernah disaksikan dalam sejarah. Tak pernah dilihat seperti itu. Sebelum ini semenanjung Arab ni suatu yang tabu. Tabu ke tabu? Tabu. Tebu, air tebu. Tebu ke tabu? Tabu kan? Dia tabu kepada empire luar. Kerajaan Rom dan Parsi tak ada selera nak menakluk dan menjajah semenanjung Arab ni. Walaupun mereka tepi-tepi tu. Sebelah sini semenanjung Arab berjiran dengan kerajaan Rom yang empire-nya besar. Yang sebelah sini dengan kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi yang sekarang nama sekarang Iran. Kerajaan Parsi zaman dulu menyembah api, ya. Pun besar juga empire dia. Tapi kekuatan mereka itu, mereka tak ada selera nak takluk orang Arab. Dia tak apalah, orang Arab tak jadi rakyat kami pun tak apa. Takut jahiliah, tak berminat. Takut kejahilan mereka ni, dia punya sentimen ta'assub mereka ni takut terjangkit pada kita, ya. Dahsyat sangat orang Arab ni, sampai negara hebat luar sana tak teringin nak takluk mereka. Kita luaskan jajahan empire kita tempat lain. Orang Arab ni kita tinggalkan, biar mereka gaduh sama mereka sendiri, ya. Orang Arab ni susah nak bersatu, susah. Mereka ada PN mereka tersendiri, mereka ada cara fikir sendiri. Tengok zaman sekarang lah, bukan senang nak bersatu orang Arab. Palestin tu Arab, jiran-jiran dia semua Arab, tapi Palestin macam tu dari dulu. Saudi tu sebelah Palestin kan, Saudi, Jordan, Mesir, Syria. Tapi Palestin di tengah-tengah tu jadi kota kanting. Yaman pun begitu. Yaman ni dikelilingi oleh negara-negara kaya, tapi dia sendiri hidup dalam keadaan yang sangat-sangat daif. Yaman macam negara Afrika setengah tempat tu. Kalau di tempat saya belajar Tarim tu okey lagi, tapi luar sikit daripada Tarim tu, menuju ke arah San'a, tengah-tengah tu ada Ma'arib, tempat kerajaan Sabak yang lama dulu, Ratu Balkis. Tapi tempat itu sekarang tempat zon perang orang, tempat zon pelarian, kemah pelarian, hidup susah, dahsyat. Tapi berperang antara satu sama lain. Kerajaan Saudi tak indahkan Yaman. Sebelah Yaman ni bersebelah dengan Oman. Oman ni, orang Malaysia ni nak kerja kat Oman sebab gaji, duit dia besar, tinggi, dan negara kaya, ya. Kata dia jauh sikit, atas sikit lagi. Walhasil orang Arab ni susah nak bersatu. Tapi apabila di bawah Rasulullah, semua orang Arab dapat bersatu. Ini suatu yang kerajaan luar mula menyaksikan, ini memang luar biasa. Siapa dapat satukan Arab memang dahsyat. Memang dahsyat, memang hebat. Jadi mereka dah mula timbul selera nakkan negara Arab. Sebab kita tengok orang Arab dah berubah. Ni bukan Arab dulu yang kita kenal. Arab baru di bawah Rasulullah ni dah Arab lain, dah berubah. Jadi mereka, bila timbul selera itu, mereka, bila dengar berita Rasulullah dah gering, Rasulullah ni pemimpin seluruh Arab. Jadi mereka dah mula letak angkatan mereka di sepadan-sepadan, siap sedia. Kalau bila Rasulullah meninggal, tidak ada pemimpin, maka lebih mudah untuk menyerang. Sebab tak ada pemimpin, tak ada komando nak guide peperangan. Sebab itu Rasulullah sangat particular untuk hantar Usamah bin Zaid ini untuk jaga sepadan
dan angkatan-angkatan yang lain juga hantar sepadan. Sebab tu apabila khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq naik saja, beliau tak tarik balik Usamah bin Zaid. Mana angkatan yang telah dihantar oleh Rasulullah terus pertahankan sempadan. Sebab pihak musuh sedang cega, sedang bersiap siaga untuk nak attack. Sebab tu penting ya, sekejap sahaja sebuah negara tak ada pemimpin sangat berbahaya. Kerana itu kita jangan pelik kenapa jasad Rasulullah agak terlewat untuk dikebumikan hanya untuk pelantikan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana ia bukan urusan yang biasa, urusan yang sangat penting dan signifikan. Kalau terlambat sedikit di situ, kita akan tengok negara luar dah mula nak serang, nak attack. Negara satu hari kalau tak ada pemimpin memang boleh terjadi anarki. Bila tak ada siapa yang pegang polis, tak ada siapa pegang tentera, anarki akan lebih mudah terjadi. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis terakhir dalam bab ni, ada dua hadis saja. Saya terus daripada Fadal bin Abbas. Daripada Fadal bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku masuk menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang sakit yang berakhir dengan wafat. Di atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat balutan kain kuning. Lalu aku memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda memanggil, "Ya Fadal." Aku menjawab, "Aku menyahut seruanmu ya Rasulullah." Baginda SAW bersabda, "Ketatkanlah ikatan kain balutan kepalaku." Fadal berkata, lalu aku pun melaksanakan perintah Rasulullah SAW itu. Kemudian baginda SAW duduk dan meletakkan tangannya di atas bahuku. Kemudian baginda bangkit dan masuk ke masjid. Dalam hadis ini ada kisah yang panjang. Panjang di situlah bercampur dengan kisah Usamah bin Zaid. Nanti dalam riwayat yang lebih panjang ada Sayyidina Abbas pun ada. Jadi di situ ramai orang bila baca hadis ni tak faham adakah ini occasion yang berlainan, peristiwa yang berlainan ataupun tidak. Yang sebenarnya ia adalah peristiwa yang sama seperti yang hadis sebelum ini berkenaan dengan Usamah bin Zaid, ya. Peristiwa yang sama yang Rasulullah dibawa ke masuk masjid ni, di Papah ni, hanya sekali saja peristiwa itu berlaku. Itulah yang melibatkan Fadal bin Abbas, Sayyidina Usamah bin Zaid. Dalam riwayat yang lain ada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu sendiri. Jadi dalam hadis ini diberitahu tentang ikatan kepala yang mengikat kepala Nabi SAW, yang mana baginda SAW mengalami sakit yang amat kuat, ya, pada kepalanya. Sakit yang sangat kuat. Baginda mengalami pening, ya, denyutan pening yang sangat-sangat dahsyat, ya. Jadi bila orang pening ni, maka diikatkan kain di kepala supaya nak ringankan rasa sakit yang berdenyut tadi. Dan apabila Rasulullah bertambah lagi kuat denyutannya, di situ Rasulullah minta Sayyidina Fadal untuk kuatkan lagi ikatan, maksudnya tarik lagi kuat, kerana kepala Rasulullah sangat-sangat pening, sangat pedih apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu faham, ya, Rasulullah apabila beliau menerima ujian baginda itu berganda daripada orang lain. Kalau baginda mengalami pening, tidak ada manusia yang pening seperti Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah terkena demam, tidak ada siapa yang dahsyat demamnya seperti mana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu memang Allah Ta'ala aturkan, ya, untuk kekasihnya, supaya umat ini mengetahui bahawa apabila dia diuji, itu bukan tanda Allah Ta'ala benci dia, bukan tanda Allah Ta'ala tak sayang dia. Kalau itu tanda Allah benci, Allah Ta'ala tak sayang, bermakna Allah paling tak sayang Rasulullah, kerana bagi dia mengalami ujian yang paling berat sekali daripada kalangan manusia. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis bahawa aku adalah manusia yang paling besar ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak ada Nabi yang ditimpa musibah seperti yang dialami olehku. Dan tidak ada manusia yang mengalami musibah seperti yang apa aku alami. Ya. Ada orang kata saya kanser, sakit dan sebagainya. Rasulullah mengalami racun mengalir dalam dirinya. Dan kepedihan itu Sayyidatina Aisyah yang menceritakan kepada kita bagaimana keadaan sebenar Rasulullah bertahun-tahun hidup racun mengalir dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tarikan racun yang baginda terletak dekat mulut, daging tu. Kemudian baru dibagi tahu daging tu ada racun. Peristiwa Rasulullah diracun ada 2 kali. Sekali Rasulullah tak sempat nak makan, sudah ada beritahu awal. Kali kedua di tempat yang lain, dalam occasion yang lain, Rasulullah dah letak pada mulutnya. Akan tetapi racun tersebut racun yang sangat berbisa, racun yang paling dahsyat bisanya. Dia dah mula bercampur dengan saliva Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan air dia Rasulullah ditelan dan masuk dalam badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun Rasulullah menderita disebabkan racun tersebut. Baginda bergerak ke sana ke sini dalam keadaan sebenarnya baginda menanggung penderitaan pada badannya. Ya. Dan ulama mengatakan tidak syak bahawa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan racun itu. Racun dia dah menyelinap ke setiap urat-urat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sendiri yang sebut urat-urat itu semua dah bercampur dengan racun tersebut. Dan baginda menanggung penderitaan tersebut, ya, setiap masa. Jadi jika seseorang mengatakan bahawa dirinya ni banyak sangat beban, terlalu besar ujian, tahulah ujian yang lebih besar lagi Allah Ta'ala timpa kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda dalam hadis yang sahih mengatakan tidak ada siapa manusia yang ditimpa musibah sebesar musibah yang dialami olehku, maka tidak ada sesiapa daripada kita manusia yang boleh merasakan akulah orang yang paling banyak, paling besar menimpa musibah. Tidak. Rasulullah saja lahir sudah anak yatim, membesar dalam keadaan tak mendapat kasih sayang ibu dan ayah. Lahir-lahir tak sempat melihat wajah ayah. Ayah sudah meninggal dunia ketika Nabi SAW dalam rahim ibunya. Ketika dilahirkan, hari yang keempat kelahiran sudah diambil oleh Halimah Sa'diyah, disusukan di kampung pedalaman luar daripada kota Mekah. Sampai umur berapa? 4 tahun lebih. Pada asalnya cerai susu umur 2 tahun. Halimah Sa'diyah minta extension. Dia kata Muhammad ni dia perlukan udara yang lebih segar di kawasan kampung. Maka dibenarkan oleh Siti Aminah, bawa balik ke kampung pedalaman. Sebenarnya Halimah Sa'diyah melihat kehidupannya bertambah berkat sejak hari pertama beliau bawa Nabi Muhammad balik ke rumah mereka. Miracle happen. Susu dia yang selama ni kering, anak kandung dia sendiri tak dapat minum susu mencukupi. Rasulullah dia letakkan di dadanya saja, dia dapat merasakan yang susunya gushing, menggelegak di dalam seperti ada sungai yang sedang mengalir. Dan sejak daripada itu barulah anaknya baru puas minum susu, anak kandung dia sendiri, selepas beliau ambil Nabi Muhammad sebagai anak susuan. Peternakannya menjadi, pertaniannya menjadi, bertambah berkat rumahnya, rezekinya melimpah ruah. Itu yang minta extension. Biasa 2 tahun dah cerai susu, dah boleh pulang dah pada mak ayah. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, 4 tahun setengah baru dipulangkan kerana berlaku kejadian yang ajaib yang Halimah Sa'diyah dah tak boleh faham lagi. Anak ini luar biasa. Beliau melihat anak beliau sendiri yang membesar bersama dengan Nabi SAW, namanya Abdullah. Nama anak Halimah Sa'diyah namanya Abdullah, yang membesar sekali dengan Nabi Muhammad di kampung pedalaman di perkampungan Sa'diyah, 30 km luar daripada kota Mekah.
Jadi anaknya melihat ada dua lelaki berjubah putih membaringkan Nabi Muhammad. Mereka sedang main-main asalnya. Mereka baringkan Nabi Muhammad, kemudian membelah, kan? Ada malaikat ni dia ciptaan daripada cahaya. Jadi teknologi cahaya laser dia sudah tentu lebih jauh daripada manusia. Keluarkan jantung Rasulullah, dimasukkan dalam bekas, dibasuh, dimasukkan balik, dicantum semula dengan teknologi cahaya. Kerana malaikat ciptaan cahaya, tapi parut itu ada. Halimah Sa'diyah lihat sebelum ni tak pernah ada parut ni. Tiba-tiba ada parut, dan dia dapat dengan cerita daripada kawan dia, nampak Abdullah lagi di situ. Halimah Sa'diyah beritahu pada suami dia, "Bang, I think we cannot take this anymore." Kita tak tahu dah anak ni apa ni sebenarnya. Di situ baru dipulangkan, bawa ke Kota Mekah. Kata hari ni juga kita set pack barang, jom kita pulang ke Kota Mekah, jumpa Siti Aminah. Kemudian Siti Aminah tengok muka Halimah, dia kata, gano-gado Lima. Dulu minta extension, gano-gado kali ni. Maksudnya dia kata, apa hal tiba-tiba datang tergesa-gesa pulangkan anakku, wahai Halimah? Sebab Siti Aminah sendiri sudah dapat insight sebelum melahirkan Rasulullah. Allah dah bagi ilham banyak kepada Siti Aminah siapa yang dia hamilkan ini. Beliau memimpi jumpa orang berjubah putih mengatakan, engkau sedang menghamilkan penghulu alam ini. Beliau banyak berjumpa. Memang setiap ibu Nabi-Nabi pun begitu sebenarnya. Setiap ibu Nabi akan didatangi dengan mimpi bagi tahu siapa yang dia sedang hamilkan. Siti Aminah sudah mengalami banyak perkara ajaib. Hatta ketika Siti Aminah melahirkan, beliau tidak dapat merasakan ada pertamanya sepanjang hamil perut beliau tidak buncit. Perut beliau tidak kembung seperti mana wanita lain yang mengandung. Ya. Jadi ketika hari Isnin yang beliau ingin melahirkan, yang datang ada dua orang bidan. Satu namanya Syifa, lagi satu tidak disebutkan dalam riwayat. Tapi beliau adalah ibu kepada Sayyidina Uthman bin As, bukan Uthman Affan. Ada dua Uthman. Pun dia kemudian jadi sahabat Nabi. Nama dia Sayyidina Uthman bin As. Yang Syifa tadi ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Mereka semua wanita Quraisy. Maka Siti Aminah sudah hantar orang untuk panggil Syifa dengan satu orang wanita tadi untuk datang untuk lihat kenapa. Dia kata dia rasa macam ada sesuatu yang ingin keluar daripada perutnya, tapi dia tak ada idea apa dia. Sebab tak ada siapa yang tahu dia hamil, dan beliau pun tak tahu beliau sedang betul-betul mengandung. Sebab walaupun beliau didatangi mimpi, tapi beliau tidak ada idea. Beliau tidak ada idea solid. Ya. Sehinggalah ketika Syifa masuk ke dalam rumah pada ketika itu nak menjelang subuh, rumah itu beliau kata dipenuhi dengan kabus, seperti kabus, penuh dengan kabus dan penuh dengan cahaya menerangi. Dan beliau terpaksa mencari mana bilik Siti Aminah. Dan tu Siti Aminah sedang berbaring. Dia kata, apa yang berlaku Siti Aminah? Dia kata, aku tak tahu, aku rasa ada sesuatu yang ingin keluar daripada diriku. Dan pada ketika waktu subuh, betul-betul waktu subuh, betul-betul tepat waktu subuh, disitulah berlakunya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya bukan keluar daripada celah kelangkang Siti Aminah. Dia keluar daripada sebelah rusuk. Dia keluar daripada sebelah rusuk. Dia tidak lahir seperti kelahiran yang biasa. Ya. Apabila lahir ketika itu, pancaran Siti Aminah tidak dapat melihat apa yang berlaku ketika kelahiran, dan Syifa, dua orang wanita juga tidak dapat melihat apa-apa yang berlaku pada ketika itu. Apa yang dapat mereka lihat ketika at the exact time kelahiran Rasulullah, penglihatan Siti Aminah dibukakan kepada seluruh ufuk alam dunia ini.
beliau melihat ketika itu ada cahaya keluar daripada diri beliau yang memancar. Ini hadis sahih ya, hadis sahih, memancar kepada seluruh ufuk timur dan barat. Beliau melihat cakrawala ini terbuka luas di hadapannya, seolah macam ada skrin besar bukakan, dan beliau melihat keluar daripada dirinya suatu cahaya yang menerangi seluruh cakrawala ini. Dan kemudian beliau dizoomkan kepada suatu tempat. Ketika itu kawasan situ yang paling hebat, Istana Bushra di kawasan bawah kerajaan Rom, di kawasan Syam dulu bawah kerajaan Rom. Beliau melihat tembok-tembok istana Rom tersebut terkena pancaran cahaya yang keluar daripada dirinya. Bermakna adalah petanda yang Allah Ta'ala nak bagi faham kepada Siti Aminah, bahawa cahaya ini nanti akan menyinari sampai ke Syam, dan kerajaan Syam yang hebat bawah kerajaan Rom pada ketika itu semuanya akan masuk di bawah pemerintahan siapa yang Siti Aminah lahirkan ini. Dan peristiwa itu bukan sahaja dilihat oleh Siti Aminah, juga dilihat oleh Syifa. Syifa menceritakan masing-masing. Syifa juga, riwayat ini kita dapat dalam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, Imam Ibn Sa'ad dalam kitab sirahnya, juga Imam Ibn Hisham, bahawa kedua-dua wanita tadi ceritakan pengalaman masing-masing ketika exact time kelahiran Rasulullah. Mereka memang tak nampak apa-apa sebab terlalu cahaya. Bahkan mereka dibukakan, mereka dah tak nampak tembok rumah, mereka dibukakan cakrawala seperti mana yang dibukakan kepada Siti Aminah. Maksudnya pengalaman melihat cahaya tadi bukan saja dilihat oleh Siti Aminah, juga dilihat oleh Siti Aminah dan seorang lagi wanita. Masing-masing menceritakan pengalaman masing-masing, bagaimana rumah tersebut dipenuhi dengan cahaya. Dan hanya apabila cahaya mula redup, pada ketika itu barulah mereka lihat ada seorang anak menghadap ke arah Kaabah sedang sujud. Melihat, mungkin Syifa kata, it's a boy. Wallahu alam. It's a boy, Aminah. Dan kemudian, tapi mereka semua sedang tergamam lah melihat ada baby sedang sujud. Dan pada ketika itu riwayat mengatakan baby ini mengangkat jari telunjuknya dan mengatakan dengan lidah yang fasih, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan riwayat juga menyebut, Syifa bagi tahu, Rasulullah terbersin, kemudian Rasulullah bersin. Beliau menyebut Alhamdulillah, dan dengar suara ghaib. Syifa kata kami dengar suara ghaib yang menjawab Yarhamkallah. Suara ghaib, bukan Syifa bagi tahu, tapi wanita yang lagi seorang tadi, wanita lagi seorang begitu pengalaman bagaimana apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dalam rumah ketika saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Rasulullah dibawa masuk ke dalam masjid, ya, dipapah masuk ke dalam masjid, dan Rasulullah mengimamkan solat, dan itu adalah solat yang terakhir baginda imamkan. Kemudian selama beberapa hari baginda tak masuk ke dalam masjid sampailah menjelang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak silap saya hampir seminggu juga Rasulullah tak dapat masuk pada penghujung hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam tak masuk ke dalam masjid. Jadi yang mengimamkan solat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di atas perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali kalau kita ditimpa dengan ujian sakit dan sebagainya, kita kena tahu Rasulullah lebih hebat lagi menanggung penderitaan sakit. Tidak ada siapa yang menanggung. Di dunia ini memang tempat Allah jadikan sebagai tempat ujian. Maka siapa yang paling besar ujiannya dan dapat bersabar dan reda dengan ketetapan ujian yang diberikan kepadanya, maka di situ meningkat makam dan kedudukannya di sisi Allah.
Sebab dunia ni hanya tempat lintasan. Kalau susah sekejap di tempat lintasan, tapi mendapat habuan nikmat yang besar secara abadi, maka ianya adalah berbaloi. Sesuatu yang amat berbaloi untuk kita jangan merungut-rungut di dunia ini. Jangan banyak komplain, banyakkan ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyakkan sebut alhamdulillah. Ini ciri-ciri utama umat ini. Umat ini, kemuliaan kita, apa saja yang kita alami, alhamdulillah, alhamdulillah. Terhantuk lutut dekat bucu, alhamdulillah. Ya. Jangan maki hama dulu. Bodoh bucu ni ada kat sini. Padahal dah 10 tahun kat situ dah. Bucu tu dah 10 tahun kat situ. Bodoh bucu ni. Alhamdulillah. Ya. Kalau gelas yang kita sayang tu terpecah, alhamdulillah. Kalau pinggan yang kita beli kat overseas tu pecah, alhamdulillah. Ya. Kalau barang hiasan yang kita beli kat Turki tu pecah, alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Ya. Kalau mate kita yang pecahkan pun alhamdulillah. Bukan saja yang kita pecahkan, yang kalau mate kita terpecahkan, Rasul kata dalam hadis yang sahih, kalau barang kamu dah pecah, maknanya ajal dia dah tiba. Kerana Allah menetapkan setiap sesuatu ada ajalnya, termasuk alat perkakas kamu. Ya. Innalillah pun boleh. Alhamdulillah pun kita tunjukkan pujian pada Allah dulu, kerana ia sebaik-baik doa. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Sebab tu Al-Fatihah tu semua doa, puji-pujian tu sebenarnya suatu bentuk doa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu semua nak ceritakan tentang alhamdulillah. Afdalud doa alhamdulillah, kata Rasulullah. Sebab dengan memuji Allah ni kita dapat lebih daripada apa yang orang doa minta apa-apa tu. Memuji Allah tu, Allah kata, engkau puji yang maha kaya, aku nak bagi engkau. Sebab tu puji-pujian tu sebenarnya suatu doa. Kalau dalam bahasa manusia ni, kau puji-puji ni nak bodek ni. Cantiklah mak hari ni. Ada tu. Kalau mak dia memang jenis generous, nak apa cakap, mak baik tak? Mak macam baik sangatlah mak ni. Yelah tu nak apa? Mak pula generous, jenis sayangkan anak kan. Apa je yang minta nak bagi. Jadi kalau kita puji yang maha pemurah, apabila kita puji yang maha dermawan, apabila kita puji yang maha kaya Allah Ta'ala, Allah kata khazanahku melimpah ruah. Apa yang kau tersimpan hasrat dalam hatimu, aku nak bagi. Sebab tu afdalud doa alhamdulillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Kita masuk dalam bab yang baru, bab yang ke-24, babu majaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Amba'ana, yakni telah khabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar haddatsana Abdurrahman bin Mahdi daripada Sufyan daripada Sa'ad bin Ibrahim daripada salah seorang anak Ka'ab bin Malik daripada ayahnya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilat jari jemarinya 3 kali. Berkata Abu Isa, yakni Imam Tirmizi, hadis ini turut diriwayatkan oleh perawi lain selain daripada Muhammad bin Bashar yang berkata baginda sallallahu alaihi wasallam menjilat jarinya yang 3. Jadi ada riwayat kata 3 kali, tapi ada riwayat lain kata jarinya yang 3 jari. Ya. Jadi kedua-duanya pun betul, 3 jari pun betul, 3 kali jilatan pun betul.
Maksudnya baginda jilat. Kalau 3 jari mana yang Rasulullah gunakan? Yang ini. Ini 3 jari yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ambil berkat, guna ni. Waktu makan nasi tu mulakan dengan 3 jari. Tapi siapa yang nak habiskan nasi semua dengan 3 jari pun silakan. Ambil masa sejam lebih. Sebab Rasulullah ni kebanyakan makanan beliau roti. 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 Roti ni 3 jari ni memang sesuai lah kan. 3 jari. Nabi SAW tak makan, tak pernah dengar lah Nabi SAW makan nasi. Walaupun nasi dah ada dah zaman tu. Dah ada dah. Beras dah ada, nasi dah ada zaman tu. Tapi makanan asasi Arab ni roti. Makanan asasi. Ketika saya belajar di Afrika Selatan dulu, ada satu kawan baik saya, dia orang Jerman. Tapi dia nak hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komplit. Jadi kalau dia makan nasi pun beliau akan makan dengan 3 jari je sampai habis. Badan beliau pun memang kurus. Badan beliau pun memang kurus je. Orang putih tapi orang putih Jerman. Tapi memang orang akhlak lah, akhlak, adab, kuat dakwah dan hidup sunnah. Jadi siapa yang nak buat begitu silakan. Dan beliau pun tak kisah, dapat makan sikit pun tak ada masalah. Lagi baik untuk kesihatan dia kata. Badan dia pun kurus. Orang macam saya ni tak ada kekuatan lah nak macam tu. Kita memang daripada kecil kan. Tapi kan keberkatan kita start dulu kan, 3 suapan dengan 3 jari. Kemudian boleh menggunakan 4 jari atau 5 jari untuk makan. Tapi orang Cina makan nasi dengan 2 jari chopstick je. Boleh juga sebenarnya. Bukan 3, 2. Macam ni makan nasi. Betul tak orang Cina makan nasi dengan 2 je? Tapi seronok juga. Baru-baru ni pergi ziarah Wali Songo. Jadi kebanyakan masa dalam bas. Sebab dia perjalanan meliputi hampir 1000 km daripada Jawa Timur sampai ke daripada Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Sebab kita nak cover semua 9 wali-wali Allah yang bertanggungjawab mengislamkan masyarakat Jawa di Kepulauan Jawa itu. Jadi banyak makanan, dia bawa makanan bungkus. Jadi dia kena kasih chopstick untuk makan. Boleh rupanya, memang boleh. Yang boleh makan nasi dengan chopstick dengan lauk semua. Okey. InsyaAllah tahun depan kita buat lagi ziarah Wali Songo. InsyaAllah tahunan. Memang seronok. Kalau nak ceritakan satu persatu kisah Wali Songo ni, subhanallah. Baik. Hadis yang berikutnya, haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, haddatsana Affan, haddatsana Hamad bin Salamah daripada Sabit daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai makan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menjilat jarinya yang 3. Yang ini jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam jilat jarinya yang 3 sebab baginda menggunakan 3 jari untuk makan dan ianya adalah sunnah, sunnah. Sebelum kita lap jari kita ataupun bersihkan jari kita, cuci jari kita, kita jilat dahulu. Jilat ni bahasa kita ni sisip lah, sisip. Sisip.
Jadi mana-mana yang tertinggal di jari jemari kita tu, kita dapat bersihkan. Boleh jadi keberkatan ada pada sisa-sisa yang terdapat pada jari kita. Sebab dalam makanan kita ni, kita tak tahu part mana yang berkat. Kita nak keberkatan tu, ya. Maksudnya keberkatan tu kita cari dalam nasi yang kita mampu makan lah. Ada kadang nasi terlalu banyak, kita tak mampu makan. Tapi takut yang ni berkat, sanggup habiskan semua. Lagi-lagi di dunia Arab, mereka memang hidangkan banyak, ya. Nasi, kalau kita hantar kat sini pun, kalau nasi, makan nasi Arab, kita order untuk 1 orang, 2 orang, dia bagi macam untuk 3-4 orang. Itu memang portion yang orang Arab, kalau kita jadi tetamu dia pun di dunia Arab, mereka akan, kalau nasi ni, dulang tu penuh dengan nasi. Ini memang cara dia. Sebenarnya bukan untuk kita habiskan. Untuk dia rasa puas, sampai kita makan ni kenyang sampai tengok tak habis, sampai ada lagi sisa baki. Sebab kalau bagi mereka, kalau licin itu aib. Berbeza ke tempat kita. Tempat kita ni, kalau ada ni bazir, dia jadi bazir. Tapi sebenarnya dalam Islam pun, makanan untuk tetamu tak dikira membazir. Tak dikira membazir. Apa yang kita hidangkan, apa kita bagi untuk tetamu, kalau tak habis pun tak kira membazir, sebab kita cuba untuk nak memuaskan hati tetamu. Ulama kata dalam Islam ni ada beberapa benda yang nampak macam membazir tapi sebenarnya tidak membazir. Yang pertama sekali, makanan yang disediakan untuk tetamu, dengan buah-buahannya, dengan keknya, dengan dessertnya, dengan appetizernya, dengan macam-macam. And after day tak habis juga. Kita jangan anggap itu membazir. Tak. Walaupun akhirnya kalau tak habis pun terpaksa buang sekalipun, macam mana pun tak dikira membazir. Cuma orang Arab ni, mereka ada kambing, mereka ada macam-macam yang tak habis. Nasi yang tak habis ni, kalau tempat kami belajar di Yaman, memang bagi kambing. Tapi kalau tak ada kambing sekalipun, terpaksa buang, itu tak dikira membazir, ya. Melainkan kita sendiri boleh simpan, buah-buahan tak habis, kita boleh simpan lagi. Makanan tak habis, mana yang kita boleh simpan, nanti kita panaskan, kita makan. Makanan lebihan tetamu ni berkat. Lebih banyak, portion berkat tu lebih banyak daripada kita punya sendirian. Portion berkat tu lebih besar. Jadi kalau kita jadi tetamu Arab ni, kita kena faham-faham, kalau dia bagi banyak macam tu, bukan dia suruh kita habiskan, licin. Kita, macam mana nak habiskan ni? Kalau tak habiskan, membazir pula. Itu adat kita kat sini lain, adat sini adat orang Arab lain. Arab ni memang bab tetamu ni memang dahsyat. Kalau makan licin ni, bagi dia aib. Dia akan tambah lagi. Melainkan orang Arab yang memang faham budaya kita, orang Melayu ni memang jenis nak licin, barulah dia tak tambah. Kalau selagi dah nak macam nak licin, dia akan tambah lagi, supaya kita habis makan dalam keadaan ada sisa lagi. Dia kata maksudnya kita memang dah tak boleh nak makan lagi, maksudnya. Macam licin ni macam tak cukup kot. Dia macam tu. Arab jadi berasa macam tu. Arab ni pemuliaan pada tetamu ni kuat sangat. Kita akan segan lah kalau jadi tetamu Arab ni, memang kita segan. Korang dia sanggup sembelihkan kambing dandan kat situ. Orang Arab ni sembelih kambing dia tu tak macam kita nak masak ikan gitu. Tetamu datang nak masak ikan, macam itulah dia punya cepat. Dia punya sembelih dia dengan siat tu, dah macam kita masak ikan kat sini, ikan 3 rasa. Macam itulah dia masak kambing, sekejap. Baik. Untuk tetamu yang lain, minyak wangi, suatu yang untuk mengharumkan. Minyak atar, gaharu. Mahal tak gaharu? Rasa bazir tak nak beli mahal? Ulama kata tak bazir. Dah memang harganya begitu.
Daripada dulu memang gaharu memang mahal. Gaharu daripada zaman Rasulullah dah ada dah. Memang mahal. Ya. Gaharu ni hanya datang daripada Nusantara lah. Yang Rasulullah suka gaharu apa semua, kebanyakan memang datang daripada arah timur. Arab tak ada bangunkan pokok gaharu, tak ada pokok gaharu kat dunia Arab. Semua memang datang daripada arah kita tropikal. Tempat yang masyhur gaharu ni ada sebenarnya daripada alam Melayu kita sebenarnya. Di alam Melayu kita. Terutamanya kawasan Sumatera, Kemboja, panggil Oud Cambodia. Oud. Jadi bab nak mewangi-wangikan rumah ni tak apalah. Spend. Tak dikira membazir. Ui, mahalnya RM300. Memang dah bahasa dia dah tu. Untuk wangi-wangian tak dikira membazir. Suatu yang sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, beli kitab. Kitab agama. Kita tak tahu mana satu kitab yang berkat. Kadang kita mungkin tak baca, letak je lah kat rumah. Sebab bila dah ada kitab tu, entah tengah bilik terasa nak baca, tambah ilmu. Ya. Beli kitab. Duit beli kitab berkat. Duit beli wangi-wangian berkat. Duit beli layan tetamu berkat. Ya. Tak dikira membazir. Ada kitab sebab pengarangnya adalah diberkati Allah. Mungkin kita tak sempat pun nak baca, tapi keberadaan kitab tu dalam rumah kita saja berkat. Ada contoh Syama'il At-Tirmizi ni. Kitab ini sangat berkat sampai ulama kalau ada kesusahan mereka akan bawa kitab Tirmizi. Kalau ataupun seperti seorang perempuan nak melahirkan, susah nak melahirkan anak, tak keluar-keluar, dia akan bawa kitab Imam Tirmizi ini, dia letakkan di sebelahnya, mudah lahir. Ini antaranya. Betul-betul depan kita sekarang. Ini kitab yang sangat berkat. Orang tak belajar pun letak dalam rumah saja, berkat. Cahaya hadis berkaitan dengan Rasulullah ni berkat. Kitab ini diberkati Allah. Nanti kita buat trip ke Uzbekistan, ziarah Tuan Empunya ni, Imam Tirmizi. Beliau dimakamkan di Tirmiz, sekarang di Uzbekistan. Sebelum PKP hari tu saya sempat ke Uzbekistan, ziarah Imam Bukhari, Imam Tirmizi. Kemudian ada seorang wali Allah, Al-Hakim Tirmizi. Tirmizi ada dua, ulama dan juga wali Allah, Al-Hakim Tirmizi. Ziarah Syekh Bahauddin Naqsyabandi, pengasas tarikat Naqsyabandi. Dan subhanallah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, pengasas aliran Maturidiyah dalam akidah. Imam Abu Lais As-Samarqandi, pengarang Tanbihul Ghafilin. Tempat ini, Uzbekistan ni, zaman dulu memang melahirkan ramai ulama yang hebat. Lebih-lebih lagi dalam bidang hadis. Jadi satu, jilat jari ini sebab keberkatan. Kemudian daripada sudut kesihatan, pada jari-jari kita ni ada enzim ataupun enzim yang apabila kita mengambilnya, dia membantu penghadaman dan pencernaan dalam kita. Itu ketika saya belajar dulu. Saya belajar hadis ni kan, ketika masa dalam kelas, menjilat jari saya itu mesti ada hikmah. Saya pun cari di Google apa yang ada pada jari jemari ni. Saintis kata pada jari-jari kita ni ada enzim. Jadi orang yang makan dengan tangan ni, dia sebenarnya makanan tu dia akan bercampur dengan enzim yang ada pada tangan manusia, jari manusia. Pernah tak kalau kita jilat jari kita macam ada rasa masin-masin? Itu ada enzim. Kenapa coklat kita letak di luar dia tak jadi apa-apa, tapi bila kita pegang terus nak cair? Itu sebab tindak balas
kimia yang ada pada jari mari kita, itu ada enzim yang dirembeskan. Jadi bila kita makan dengan tangan dan kemudian kita jilat pula, enzim itu semua membantu pencernaan. Jadi ada sistem rembesan di jari jemari kita ni. Sebab tu apa yang dilakukan oleh Rasulullah pasti ada kena-mengena dengan biologi manusia itu sendiri. Baik, hadis yang berikutnya, haddatsana Husain bin Ali bin Yazid As-Sudai Al-Baghdadi As-Sudai, ya. Haddatsana Yaqub bin Ishaq Al-Hadrami, haddatsana Syu'bah daripada Sufyan As-Sawri, daripada Ali bin Al-Aqmar, daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku tidak makan bersandar. Makan bersandar ni makruh. Makan bersandar. Rasulullah memang tak pernah makan atas kerusi pun, ya. Tapi kalau baginda duduk bawah pun, baginda tidak akan sandar di dinding ataupun sambil bersandar makan. Melainkan kalau makan benda-benda ringan, macam gula-gula ke, chewing gum ke, jajan kecil-kecil lah, buah-buahan yang kecil-kecil. Tapi macam makanan berat, baginda SAW tidak bersandar, baik makan ataupun minum, ya. Saya pun ketika belajar, saya tak apa relate, sebab saya yakin apa yang Rasul ajar mesti ada kena-mengena dengan biologi manusia. Saya pun kaji, saintis kata, saya suka Google, Syekh Google. Saintis ni bukan orang Islam yang kaji, saintis barat. Kata orang yang makan bersandar ni, dia relaxkan ada satu otot dia yang menyebabkan dia tidak membantu pencernaan. Tidak membantu pencernaan. Dengan bersandar ni, dia ada relaxkan beberapa otot dalaman, yang otot itu dia efek pencernaan dan penghadaman makanan. Jadi kalau kita makan atas kursi pun, kita cuba jauhkan daripada tempat bersandar tersebut. Walaupun kursi itu ada tempat bersandar, melainkan kita, kalau kita sakit dan sebagainya, tak apalah, terpaksa makan bersandar. Tapi dalam waktu yang biasa, elakkan bersandar. Walaupun kita tengah duduk atas kerusi, ya, kita kedepankan sikit badan kita supaya kita tidak bersandar, baik makan ataupun minum. Melainkan jika suatu keadaan dah terlalu sempit, kita dah tak boleh nak kedepankan badan dan sebagainya, itu tak ada masalah lah. Dalam kapal terbang, waktu makan, nanti bidadari tu dia kata, pramugari tu dia kata, kedepankan seat. Kita pun kedepankan seat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita bidadari dan jadikan semua penghulu bidadari dalam syurga Allah. Bukan penghulu bidadari saya, maksudnya penghulu bidadari suami tuan-tuan. Jadi dalam kapal terbang pun, walaupun dia dah ke depan ni, saya tidak akan bersandar, sebab ingat kepada hadis Rasulullah, tak nak makan bersandar. Jadi saya kedepankan badan makan. Elakkan bersandar, ya. Kalau selagi boleh kita elakkan bersandar ketika makan. Hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan daripada Ali bin Al-Qamar, seumpama hadis sebelum ini. Yang bezanya perawi berbeza, ya. Di situ Muhammad bin Bashar, itu yang lain. Imam Tirmizi ambil daripada Muhammad bin Bashar. Yang sebelum ni Imam Tirmizi ambil daripada Husain bin Ali. Baik. Yang berikutnya, haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani, haddatsana Abdah bin Sulaiman daripada Hisham bin Urwah, daripada salah seorang anak Ka'ab bin Malik, daripada ayahnya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW makan dengan jarinya yang 3 dan menjilatnya setelah selesai makan. Hadis terakhir bab ini, haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Al-Fadal bin Dukain, haddatsana Mus'ab ibni Sulaim berkata, aku mendengar Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu berkata, dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurma, aku memerhatikan baginda sallallahu alaihi wasallam makan kurma itu sambil duduk bersandar kerana kelaparan.
Jadi hadis yang terakhir ini menunjukkan bahawa pertamanya, jika seseorang itu dalam keadaan darurat, tidak apalah bersandar. Nak menunjukkan bukan haram nak makan bersandar, boleh, tapi biarlah ada faktor-faktor yang munasabah. Kalau tak, dia makruh. Makruh. Jadi hadis yang terakhir ni mengajarkan kepada kita Rasulullah terlalu lemah, baginda terlalu lapar, badan baginda terlalu lemah, dan baginda makan kurma bersandar, ya. Yang kedua, untuk makanan ringan seperti kurma, insya-Allah boleh bersandar, ya. Makanan yang simple-simple macam ni, simple-simple, tak apa bersandar. Tapi untuk makanan yang berat, daging, ikan, nasi, yang ini biarlah, ini yang proper, yang ada lauk, kan, proper meal. Janganlah, kalau boleh kita elakkan daripada bersandar. Tapi kalau nak makan gula-gula hacks sambil bersandar, tak ada masalah. Nak makan gula-gula hacks sambil berdiri, sambil bergerak, berjalan, itu tak ada masalah, ya. Dan dalam hadis yang lain, dan riwayat yang lain berkaitan dengan jilat jari ini, riwayat menyebutkan bahawa janganlah kamu menyucikan, bersihkan tangan kamu selepas makan selagi kamu tidak menjilatnya atau memperjilatkannya kepada orang lain. Baik, hadis itu sanadnya kuat, ya, bukan hadis palsu, tidak. Baik, sama ada kita yang jilat sendiri ataupun biar orang lain jilat. Siapa yang jilat? Yang pertama sekali adalah orang-orang yang sayang kita, ya. Jadi dalam syarah hadis itu, ulama bagi tahu yang pertama sekali seperti seorang suami bagi pada isterinya. Ataupun isteri bagi jarinya pada suaminya. Ini baru romantik. Rasulullah ni suami yang romantik, tahu. Rasulullah ni suami yang romantik. Dan yang kedua, ibu bapa kepada anaknya, ibu bapa kepada anaknya, anak ingin mengambil berkat, ya. Ketiga, guru kepada muridnya, guru kepada muridnya. Saya kalau Habib Omar nak bagi, saya takkan lepaskan. Kalau guru saya, katakan salah seorang guru saya nak Habib Omar bin Hafiz, beliau nak kata, Iqbal nak tak? Saya terus, dan tentu kawan-kawan saya yang lain semua berebut-rebut juga nak. Kita nampak macam tapi orang yang faham tentang keberkatan tidak merasa. Ketika kita sepanjang saya belajar dulu, ketika di Afrika Selatan, kita makan berdulang. Afrika Selatan ni kita makan berdulang. Tempat saya belajar ni, yang membangunkan madrasah ni orang-orang keturunan India, keturunan Gujarat. Jadi tenaga pengajar pun memang India, Pakistan. Yang tukang masak pun import daripada India. Memang Gujarati punya masakan, betul-betul. Gujis panggil, Gujis food dia panggil. Jadi dia ada macam kari kiciri, dia panggil kari kiciri. Dia ada panggil dal, kan. Kita dal ni maksudnya kita makan nasi dengan dal. Dalam dal tu nanti dia ada letak daging-daging. Jadi biasanya nasi yang kita makan ni, dal tu kita akan letak banjir. Kita letak banjir. Nanti semua makan, masing-masing semua 3-4 apa, kita duduk berapa orang? Satu dulang 4 orang. 4 orang makan. Nanti semua makan. Nanti bila dah habis, kan ada tinggal kuah banjir. Yang itu biasanya saya akan cukup awal-awal, saya minum semua sekali. Itu memang kebiasaan saya sejak lepas SPM. Saya keluar 40 hari yang pertama di Penang. Saya keluar pula dalam jemaah ada 2 orang hafiz Quran. 2 orang hafiz Quran di tengah cuti nak join. Wah, saya teruja lah.
Saya suka makan dengan mereka. Lepas dia makan, saya berkat, bismillah, mana tahu Allah jadikan saya hafiz Quran ke. Waktu tu lepas SPM ya. Lepas SPM tu ada nak tengah tunggu result tu, kita keluar 40 hari ya. Kerja sekejap 2 bulan kerja kilang lepas SPM. Lepas 2 bulan kerja kilang, minta izin mak nak keluar 40 hari dakwah tabligh sebab result tak sampai lagi. Result SPM tak keluar, tak nak buang masa. Jadi first 40 days dekat Penanti Penang, pengalaman tengok, oh macam ni ada pondok, orang belajar pondok lagi. Tengok orang hafiz, seronok tengok. Jadi setiap hari keluar makan, hidup dia punya kuah, sedap, bekas-bekas kuku mereka lazat. Alhamdulillah. Ini semua berkat tuan-tuan. Ini semua berkat. Jangan kita rasa geli. Alhamdulillah, balik daripada 40 hari, terus Allah bukakan hati nak belajar hafiz Quran. Terus nak belajar hafiz Quran. Kata mak, balik tu punya result pun dah, result yang ambil result bapak saya kat sekolah. Saya tengah keluar 40 hari. Kemudian tawaran LPTA pun dah datang, tapi Allah bukakan nak belajar hafiz. Rupanya Allah terangkan hati, 1 tahun setengah habis hafal 30 juzuk. 1 tahun 6 bulan. Setahun 6 bulan. Dalam setahun 6 bulan ni saya keluar 2 kali 40 hari. 40 hari Kemboja sekali, 40 hari Thailand sekali. Tapi dalam masa setahun 6 bulan tadi tu, habis 114 surah, 6,000 lebih ayat. Baru habis hafal Quran 30 juz, baru belajar alim kitab, belajar hadis di Afrika ya. Jadi ambil berkat tu, kita ambil berkat. Kadang kita tak tahu dengan keberkatan itu Allah Ta'ala alihkan kita, berubahkan kita, memberikan kita limpahan kebaikan yang besar, insya-Allah ya. Sekurang-kurangnya kita dapat amalkan untuk suami kita dulu dah. Suami kita, isteri kita dulu tak dapat buat kat orang lain. Bekas-bekas itu kita buat lain daripada yang lain. Kita dah tahu hadis, kita try. Dia akan membentuk suatu bentuk percintaan, alam macam-macam bau masuk alam perkahwinan yang baru dulu, masya-Allah. Ini petunjuk nabawi, semuanya ada hikmah. Tapi try practice, kita akan lihat keajaiban. Try practice, kita akan lihat keajaiban ya. Balik ni hari ni kita start. Baik, insya-Allah sampai di situ. Mudah-mudahan Allah tambahkan kita kekuatan untuk hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bercerai, saya ingin umumkan, insya-Allah saya akan pimpin sebuah jemaah umrah pada bulan 10, dalam akhir-akhir bulan 10, dan insya-Allah saya akan kongsikan posternya dengan Puan Salwa. Saya mohon di-sharekan kepada yang lain, dan kepada yang berminat untuk menyertai boleh hubungi nombor telefon yang tertera pada poster umrah tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.